Hello, Assalamualaikum. My name is Teacher Afiq, and today I will be presenting about the writing process. Okay, when a children starts to write, their first way of writing is when they first begin to draw and scribble on paper first, and after that, the writing and reading skill develop in parallel process. This is because understanding and organizing letter are important for children to write. Ini makna kalau contohnya untuk budak yang baru nak belajar menulis, dia kena pastikan yang dia boleh faham apakah maksud sesuatu perkara dan dia boleh mengenal huruf-huruf ABC lah. Sebagai contoh yang paling senang kita boleh bagi, contohnya kalau dia nak tulis pensel, dia kena tahu dulu pensel tu apa. Dan selepas tu dia kena tahu huruf. Kalau budak tu masih tak kenal huruf, masih terconfuse antara huruf G dan J. So kalau macam tu dia nak menulis tu dia akan mengganggu dia punya fokus lah, sebab dia nak kena banyak benda dia kena faham. So untuk budak-budak macam ni biasanya kita akan fokus dahulu kepada yang paling basic, iaitu dia punya understanding dengan recognizing. Selepas dia dah mahir dua benda tu, baru kita boleh teruskan kepada writing and reading skill mereka pula. Okay, and the third one is the scribbling and picture drawing will eventually change into writing. Ni sama dengan point pertama, di mana writing, scribbling iaitu macam conteng tu. Kalau macam budak tu kita tengok suka just conteng dia kat kertas tu, dia tulis dia apa-apa dia nak, ada berbulatan ke petak ke apa ke, kita biarkan dulu. Sebab itu lama-lama dia akan mengasah dia punya bakat. Itu dipanggil sebagai pre-writing skill, di mana skill tersebut lama-lama akan berubah menjadi writing yang betul lah. Okay, seterusnya kita explain pasal kepentingan kepada, iaitu dia terdapat satu correlation yang amat tinggi mengenai handwriting dengan eye hand correlation. Ni kerana pada musim awalnya, bila budak-budak belajar menulis, dia akan belajar menulis menggunakan dia punya vision, dia punya pandangan untuk guide dia punya tangan untuk tulis. Dia akan tengok, okay, macam ni kena naik atas, turun bawah, lepas tu ada satu line tengah. Ia berbeza dengan kita yang dah dewasa, iaitu kita guna kinesthetic movement, di mana kita punya tulisan tu kita dah boleh anggar sendiri dekat mana tangan kita berada. So macam kita tak payah tengok kertas tu pun kita dah tahu dah kita tulis apa. So macam budak-budak dia tak ada perlukan hand-eye coordination. So dekat situ dia hand-eye coordination untuk budak-budak tu amat penting lah sebelum mereka mendapatkan kinesthetic movement tu. Yang kedua, difficulty handwriting can interfere with the execution of composing processes. So dekat sini bermakna kalau contohnya dia handwriting fluency tu ialah dia mengganggu dia punya kualiti lah kalau tak boleh tu. So setelah student berjaya boleh tulis secara automatik, dia boleh lebih fokus kepada benda-benda yang lebih fokus kepada writing dia. Contohnya macam tadi kalau dimaklumkan, dia punya understanding untuk perkataan tersebut dengan huruf pun dia tidak tahu. So daripada situ dia susah nak fokus kepada handwriting dia. Kalau benda handwriting tu dah boleh baca, dah boleh hafal semua, dah boleh baca, dah boleh kenal huruf, so dia punya next step adalah untuk belajar dia punya handwriting. So benda tu akan menjadi lebih senang untuk mereka. Okay, untuk first kali, untuk kita tengok development of playwriting dengan children, ini ada berdasarkan dia punya umur lah, tapi kita kena ingat juga yang ini adalah secara kasar atau general saja. Ini kerana terdapat banyak lagi faktor yang boleh mempengaruhi sama ada budak tu boleh mula menulis ataupun tidak. Tapi itu nanti saya akan explain pada slide yang seterusnya. Okay, tapi yang pertama sekali adalah scribble on paper, iaitu menulis kita bukan menulis maksudnya, macam mau pada contengan di atas kertas. Biasanya boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur 10 ke 12 bulan. Okay, daripada ini maybe cara pegangan mereka bukan cara pegangan seperti kita yang dah dewasa. Pegangan mereka mungkin jenis palma, tapi itu tidak mengapa. Kita sarankan juga budak tersebut untuk melukis ataupun menconteng di atas paper untuk dia biasakan diri dengan menulis atau pegangan pensel tersebut. Yang seterusnya adalah imitate horizontal, vertical and circular. Okay, untuk imitate horizontal ni macam kita tahu yang horizontal adalah yang ke kanan ke kiri. Sebab kenapa dia boleh imitate tu maksudnya kalau kita buat straight line, dia pun maybe boleh buat straight line. Maybe straight line dia tak adalah se-straight kita, tapi dia tahu kena buat straight line macam tu. Ni lazimnya dilakukan pada kanak-kanak yang umur 2 tahun. Seterusnya adalah vertical line. Ini kerana menulis atau melukis horizontal line adalah lebih senang daripada vertical line. Kiri ke kanan adalah lebih mudah daripada kita tulis atas ke bawah. Macam kita boleh baca, kalau kita membaca pun kita membaca daripada kiri ke kanan, so itu adalah lebih mudah.
Yang ketiga pada umur 4 ke 5 tahun ialah copy, cross, square ataupun sum letters. Dekat umur 4 ke 5 tahun ni biasanya budak dah boleh start tulisan yang cross tu kan macam bentuk X, so dia macam sengit macam tu, dia tak atas bawah dah. Okay. Yang square dia dah boleh start buat bentuk square, rectangle, ataupun yang sesuatu dengannya lah, shape yang senang-senang. Okay, and some letters. Some letter tu macam huruf yang senang juga, macam huruf A besar. Daripada bawah kita naik atas, daripada atas kita turun bawah. Lepas tu kita gariskan tengah. Lebih mudah daripada kalau contohnya kita nak tulis Q macam tu. Huruf Q besar kan dia bulat. Lepas tu dia ada line tengah. Itu susah sikit lah untuk kanak-kanak. Bila mereka dah berumur 5-6 tahun, biasanya mereka dah boleh shapes yang diorang boleh lukis pun dah lebih banyak. Mungkin mereka dah mula berjenak-jenak dengan 3D macam keyboard semua. And boleh tulis nama mereka sendirilah dan boleh juga tulis lebih banyak lagi letters. Okay, sepanjang children kanak-kanak develop dia punya scribbling ataupun lukisan picture macam tu, dia lama-lama boleh merubah kepada handwriting ataupun language symbol. Bergantung kepada culture masing-masing lah. Macam contoh kita menggunakan ABC biasa, maybe tulisan lain pula kepada tulisan Jepun, tulisan Cina, tulisan India, atau berbeza pula daripada tulisan tersebut. Okay, ini adalah study yang dilakukan oleh Tan Lim kepada 110 kanak-kanak yang berumur 3 ke 5 tahun, dan dia observe tengok kanak-kanak tu cara dia meniru tulisan numbers, letters dan beberapa tulisan yang pendek-pendek lah. Okay. Daripada situ dia dapati bahawa progres kanak-kanak tersebut menulis adalah bergantung kepada dia punya sequential stage dia. Okay. Untuk first stage dia dipanggil sebagai control scribble. Maksudnya dia menconteng tu dia dah start boleh, okay, aku nak buat bulatan dekat sini, ataupun aku nak line aku pergi sini. Dia dah boleh control benda tu. Lepas tu discrete line atau dots ataupun simbol, ni dia boleh tulisan line tu dah mula discrete. Okay. Lepas tu straight line or circular uppercase letter. So maksudnya tulisan tu untuk tulisan huruf besar, dia akan mulakan dengan tulisan huruf besar. So huruf besar lebih mudah daripada tulisan huruf kecil. Okay, lepas tu lowercase letter, uppercase letter sorry. Untuk uppercase letter pun dia dah boleh lebih mudah kat situ. Dan seterusnya barulah dia boleh buat lowercase letter, numeral and words. Maksudnya baru dia dah start boleh tulis A kecil, boleh tulis nombor, baru dah benda tu boleh digabungkan untuk menjadikan words pula. Okay, jadi ni handwriting readiness. Bila budak tu boleh kita dikatakan dah bersedia untuk menulis. Okay, tapi macam dimaklumkan yang sebelum ni saya maklumkan, rate of maturity ataupun handwriting readiness, ianya bergantung kepada pelbagai faktor. Salah satunya adalah environmental experience, interest level, ada lagi juga benda ni semua boleh affect dia punya handwriting readiness lah. Lepas tu children who are taught handwriting, ni penting bagi kanak-kanak yang diajar untuk handwriting sebelum mereka bersedia. Mereka akan bersedia dimasukkan tu macam contohnya dia masih tak kenal huruf, dia masih tak kenal barang-barang yang nak ditulis tu. So bila kita cuba paksa dia untuk ajar handwriting, dia akan menjadi discouraged lah and develop poor writing habits yang mungkin bila dah dewasa nanti susah nak ubah. Macam contohnya ada yang kita tulis maybe tulisan betul dia guna huruf A, tapi sebab kita dah terbiasa cakap, kita guna huruf E. Saya tak ingat huruf apa, tapi kita ada perkataan yang mengkonfuskan kita sendiri, saya sendirilah. Okay, so benda tu dia, bila nak ubah bila dah dewasa ni dia jadi agak susah sebab ia dah menjadi satu norma kepada saya sendiri. Okay, yang dekat sini adalah 6 skill yang diperlukan sebelum kanak-kanak boleh mula untuk handwriting. Okay, first kali dia kena ada small muscle development. Maksudnya dia punya gegaman dekat fine motor tangan dia tu, jari jemari dia tu kena kuat. So dia kalau nak picit benda pun lemah, dia akan jadi susah. Dia akan struggle lebih dekat situ. Maksudnya dia akan fokus lebih kepada nak pegang pensel daripada nak menulis. So eye hand coordination macam saya maklumkan tadi, sebab kanak-kanak pada awalnya dia akan mula menulis menggunakan eye hand coordination. Maksudnya dia akan tengok dulu, lepas tu baru dia tulis. Macam beza dengan kita yang guna kinesthetic movement.
So yang ketiga, the ability to hold utensil or writing tools. Ni macam saya maklumkan tadi lah. So kalau nak pegang pensel pun susah, pegang pensel pun macam susah. So nak tulis tu akan jadi lebih susah. So basic strokes yang dimaklumkan adalah horizontal line, vertical line dan juga cross. Itu basic strokes lah, supaya macam kita nak menulis kan, kita punya tulisan kan banyak. Ada banyak stroke yang kita kena buat. So bila benda tu dia dah boleh buat senang, so untuk menulis insya-Allah akan memudahkan lagi. Kelima adalah letter perception including ability to recognize form. So kat sini kalau macam dia tahu yang tulisan tersebut ni huruf besar, ni huruf kecil, macam A besar macam ni, A kecil macam ni. Tak ada dia pandang A besar, dia kata A, tapi dia panggil A kecil, dia panggil B. Kita tak nak macam tu, dia akan jadi susah untuk dia writing. So right left discrimination and visual analysis, ini adalah supaya dia lebih visual dia macam tulis tu ada spacing di antara satu huruf dengan satu huruf. Dia tahu nak tulis tu daripada kiri ke kanan, macam tu semua. Okey, di sini adalah aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan bagi menggalakkan kanak-kanak untuk train dia punya basic skills tadilah yang saya maklumkan. Okay, yang pertama tadi saya maklumkan fine motor. Fine motor, kita tengok dalam aktiviti dalam gambar fine motor tu, dia main, kita panggil sebagai lacing beads, mana dia manipulate benang ataupun tali untuk masukkan di dalam beads tersebut. So dia belajar manipulate jari kat situ. Untuk isolated finger, maksudnya dia menggunakan jari jemari dia untuk melakukan aktiviti yang lebih maksudnya dia setiap jari ni ada dia punya function sendiri. Tak ada kalau macam dia nak pegang, contohlah nak ambil barang sekecil je, tapi dia guna semua jari dia. Dia tak ada isolated finger lah. Kita kalau ambil barang kecil, kita akan guna jari telunjuk dengan jari ibu jari je. Untuk pre-writing skill, boleh juga kita menggunakan aktiviti macam tu, tracing line, straight line, cross line, wavy line, zigzag line, banyak benda kita boleh buat. Lepas tu yang seterusnya adalah untuk right left hand discrimination. So maksudnya dia ada tangan yang dia boleh kita panggil apa, tangan dominan. Sebab bila kita menulis, contoh macam saya tangan kanan kan, saya menulis, satu tangan saya akan pegang kertas atau buku, satu tangan saya akan tulis dekat atas kertas. So maksudnya saya boleh bezakan dua tangan saya untuk melakukan dua kerja yang berbeza. So maksudnya tak ada saya sikit-sikit saya tulis, saya tukar tangan. Bila saya tulis sikit lagi, saya tukar tangan. Tak ada macam tu. Saya dua-dua tangan saya ada function yang digunakan, ada fungsi masing-masing ketika saya nak menulis. Dan itu sahaja daripada saya untuk presentation hari ini mengenai writing process. Terima kasih. Assalamualaikum.